Bab 13. Keluarga. Pengantin lelaki meninggalkan rumah bapa saudaranya dan pergi untuk menetap di rumah pengantin perempuannya. Selain menjadi isteri, Khadijah juga menjadi sahabat kepada suaminya, sahabat yang amat banyak berkongsi kecenderungan dan cita unggul. Perkahwinan mereka penuh dengan keberkatan dan kebahagiaan. Namun itu tidak pula bermakna mereka terhindar sama sekali daripada kesedihan dan kehilangan. Khadijah melahirkan 6 orang anak daripada baginda, 2 lelaki dan 4 perempuan. Anak sulung mereka adalah seorang putera yang dinamakan Qasim. Maka Muhammad sejak itu dikenali sebagai Abul Qasim, iaitu ayahanda kepada Qasim. Tetapi anak itu meninggal dunia sebelum ulang tahun kelahirannya yang kedua. Anak seterusnya adalah seorang puteri yang mereka namakan Zainab. Disusuli 3 orang puteri yang lain, iaitu Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Dan yang terakhir, seorang anak lelaki yang juga tidak berusia panjang. Pada hari perkahwinannya, Muhammad memerdekakan Barakah, hamba yang setia yang diwarisi daripada ayahnya. Dan pada hari yang sama, Khadijah memberikan salah seorang hambanya sendiri sebagai hadiah kepada baginda. Seorang pemuda berusia 15 tahun bernama Zaid. Mereka mengahwinkan Barakah dengan seorang lelaki dari Yathrib, dan dia kemudian melahirkan seorang anak lelaki. Sejak itu Barakah dikenali sebagai Ummu Aiman, iaitu bonda kepada Aiman. Mengenai Zaid, dia dan beberapa pemuda lain baru saja dibeli oleh anak saudara Khadijah, Hakim, anak kepada saudaranya Hizam, di pesta besar Ukaz. Apabila ibu saudaranya datang mengunjunginya, Hakim memanggil para hamba yang baru dibelinya dan mempelawak ibu saudaranya untuk memilih salah seorang di antara mereka untuk dijadikan miliknya. Zaid menjadi pilihannya. Zaid bangga dengan keturunannya. Ayahnya Harithah berasal daripada suku besar Kalb di utara yang wilayahnya terbentang di dataran antara Syria dan Iraq. Ibunya pula daripada kabilah tetangga yang tidak kurang hebatnya, iaitu kabilah Ta'i, yang salah seorang ketuanya pada waktu itu adalah Hatim, seorang pahlawan penyair yang terkenal di seluruh tanah Arab kerana kesatriaannya dan kemurahan hatinya yang tidak terperi. Beberapa tahun telah berlalu sejak Zaid dibawa oleh ibunya untuk melawat keluarganya, dan kampung yang menjadi tempat persinggahan mereka telah diserbu oleh sekumpulan penunggang kuda Bani Qain yang telah menawan budak itu dan menjualnya sebagai hamba. Harithah, ayahnya, telah mencarinya, tetapi sia-sia. Manakala Zaid pula tidak pernah terserempak dengan mana-mana pengembara daripada suku Kalb yang dapat mengambil pesanan daripadanya kepada ibu bapanya. Namun Kaabah menarik para peziarah suci dari seluruh pelosok tanah Arab. Dan pada suatu hari dalam musim ibadat, beberapa bulan selepas menjadi hamba Muhammad, Zaid ternampak beberapa lelaki dan wanita daripada suku kaumnya di jalanan Mekah. Seandainya dia melihat mereka beberapa tahun sebelum itu, tentu berbeza perasaannya. Dia memang amat mendambakan peluang seperti itu. Tetapi kini ketika peluang berada di depan matanya, hatinya berbolak-balik. Dia tidak boleh dengan sengaja membiarkan keluarganya tidak tahu mengenai keberadaannya. Tetapi apakah pesanan yang boleh dikirimkannya kepada mereka? Sebagai anak padang pasir, dia sedar bahawa kesempatan sedemikian menuntut sekurang-kurangnya sebuah syair tidak kira apa intinya. Dia lalu menggubah beberapa bait yang mengungkapkan serba sedikit isi fikirannya, tetapi menyiratkan lebih banyak maksud daripada yang terungkap secara zahir. Kemudian Zaid pergi kepada para peziarah daripada Bani Kalb itu, memperkenalkan dirinya, dan seterusnya berkata kepada mereka, "Sampaikanlah kepada keluargaku baris-baris ini, kerana aku tahu mereka berduka keranaku. Meski aku kejauhan, bawakanlah pesan dariku kepada kaumku. Aku tinggal berhampiran Kaabah.
di tengah tempat yang dimuliakan Allah. Maka kuislah duka nestapa kalian. Unta-unta usah dilelahkan dengan kian kemari mencariku. Justru aku puji dan puja buat Tuhan, sedang hidup bersama keluarga bangsawan terpilih, serba agung setiap galurnya. Apabila para peziarah itu pulang dengan khabar itu, Harithah terus berangkat ke Mekah bersama saudaranya Ka'ab. Mereka berdua pergi menemui Muhammad dan merayu agar membenarkan mereka menebus Zaid, biar semahal apapun harganya. Apabila para peziarah itu pulang dengan khabar itu, Harithah terus berangkat ke Mekah bersama saudaranya Ka'ab. Mereka berdua pergi menemui Muhammad dan merayu agar membenarkan mereka menebus Zaid, biar semahal apapun harganya. Biarlah dia yang memilih, kata Muhammad. Jika dia memilih kalian, dia adalah milik kalian tanpa sebarang tebusan. Dan jika dia memilihku, aku bukanlah orang yang sanggup mengutamakan orang lain melebihi dia yang memilihku. Kemudian baginda memanggil Zaid dan bertanya kepadanya jika dia mengenali kedua-dua lelaki itu. Ini ayahku, kata pemuda itu, dan ini pula bapa saudaraku. Kamu sangat mengenaliku dan kamu telah menyaksikan persahabatanku denganmu. Maka pilihlah antara aku dan mereka, sebut baginda. Tetapi ternyata Zaid sudah pun membuat pilihan. Dia berkata, aku tidak akan memilih siapa pun melebihi Tuan. Tuan bagiku laksana ayah dan ibu. Aib buatmu, wahai Zaid, keluh kedua-dua orang Kalb itu. Apakah kau memilih perhambaan mengatasi kebebasan dan mengatasi ayahmu, bapa saudaramu dan keluargamu? Bahkan begitulah, jawab Zaid. Kerana aku telah menyaksikan pada orang ini perkara-perkara yang membuatkan aku tidak sanggup memilih siapa pun melebihi dirinya. Bahkan begitulah, jawab Zaid. Kerana aku telah menyaksikan pada orang ini perkara-perkara yang membuatkan aku tidak sanggup memilih siapa pun melebihi dirinya. Perbualan mereka selanjutnya dipintas oleh Muhammad, yang mengajak mereka pergi bersamanya ke Kaabah. Sambil berdiri di Hijr, baginda berkata dengan suara nyaring, wahai kalian yang hadir, bersaksilah bahawa Zaid adalah anakku, aku pewarisnya dan dia pewarisku. Ayah dan bapa saudara Zaid pun pulang dengan tangan kosong. Namun kisah yang harus mereka sampaikan kepada kaum mereka tentang kasih sayang yang mendalam antara Muhammad dan Zaid, yang mendorong baginda mengambil Zaid sebagai anak angkatnya, bukanlah kisah yang mengaibkan. Dan apabila mereka melihat Zaid merdeka dan mendapat kedudukan yang bakal dipandang tinggi oleh para penduduk Mekah, kedudukan yang mungkin akan memberikan manfaat kepada saudara mara dan kaum kerabatnya yang lain pada masa depan, mereka menerima takdir itu dan pergi tanpa menyimpan dendam. Sejak hari itu, anggota baru Bani Hashim tersebut dikenali di Mekah sebagai Zaid bin Muhammad. Di antara tetamu yang sering mengunjungi rumah itu ialah Safiyah, yang kini adalah saudari ipar Khadijah, anak ibu saudara Muhammad yang bongsu, yang lebih muda daripada baginda sendiri. Safiyah selalu datang bersama anak kecilnya Zubair, yang dinamakan sempena abangnya. Dengan demikian Zubair mengenali sepupunya, iaitu para puteri Muhammad, sejak zaman kanak-kanaknya lagi. Turut datang bersama Safiyah ialah pelawan Turut datang bersama Safiyah ialah pelayannya yang setia, Salma, yang telah membantu Khadijah melahirkan semua anaknya dan yang menganggap dirinya sebagai salah seorang ahli keluarga itu. Waktu berlalu dan sesekali Halimah, ibu angkat Muhammad, datang berkunjung, manakala Khadijah sentiasa bermurah hati terhadapnya. Salah satu kunjungannya berlangsung pada musim kemarau teruk dan meluas yang telah mengorbankan ternakan Halimah. Lalu Khadijah menghadiahkannya 40 ekor biri-biri dan seekor unta pembawa rengga. Kemarau yang menimbulkan suasana kebuluran di Hijaz ini menyebabkan keluarga Muhammad mendapat seorang anggota baru yang penting.
Abu Talib memiliki lebih banyak anak daripada yang mampu ditanggungnya. Kebuluran menambahkan lagi bebanannya. Muhammad menyedari hal ini dan merasa sesuatu perlu dilakukan. Di kalangan bapa saudaranya, Abu Lahab adalah yang paling kaya, tetapi dia agak mengasingkan diri daripada ahli keluarga yang lain. Antara sebabnya ialah dia tidak mempunyai saudara atau saudari kandung seibu di kalangan mereka. Abu Lahab adalah anak tunggal bagi ibunya. Muhammad lebih cenderung untuk meminta bantuan Abbas yang mampu untuk menghulurkan bantuan, memandangkan dia saudagar yang berjaya. Selain dia lebih rapat dengan Muhammad kerana mereka berdua telah dibesarkan bersama. Juga akrab dengannya atau malah lebih akrab lagi adalah isteri Abbas, Ummu Al-Fadl, yang sangat menyayanginya dan sentiasa mengalu-alukannya ke rumah mereka. Baginda lalu pergi menemui mereka dan mencadangkan agar kedua-dua keluarga mereka mengambil tanggungjawab menjaga salah seorang anak Abu Talib sehingga keadaannya bertambah baik. Tanpa berfikir panjang, mereka bersetuju dan kedua-duanya pergi menemui Abu Talib yang mengatakan ketika dia mendengar cadangan mereka, "Lakukanlah apa yang kamu mahu, tetapi tinggalkanlah Aqil dan Talib bersama aku." Ja'far kini berusia sekitar 15 tahun dan dia bukan lagi anak yang paling muda dalam keluarga. Ibunya Fatimah telah melahirkan seorang lagi putera, kira-kira 10 tahun lebih muda, dan mereka menamakannya Ali. Abbas mengatakan dia akan menjaga Ja'far, lalu Muhammad bersetuju untuk melakukan hal yang sama untuk Ali. Pada masa inilah Khadijah melahirkan anaknya yang terakhir, seorang putera yang dinamakan Abdullah. Namun bayi itu telah meninggal dunia pada usia yang lebih muda daripada Qasim. Dari satu segi, Abdullah digantikan oleh Ali yang dibesarkan sebagai saudara lelaki kepada 4 sepupu perempuannya. Usia Ali kira-kira sebaya dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sedikit muda daripada Zainab dan sedikit tua daripada Fatimah. Kelima-lima mereka bersama-sama dengan Zaid membentuk keluarga Muhammad dan Khadijah. Usia Ali kira-kira sebaya dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sedikit muda daripada Zainab dan sedikit tua daripada Fatimah. Kelima-lima mereka bersama-sama dengan Zaid membentuk keluarga Muhammad dan Khadijah. Tetapi ada ramai lagi saudara mara lain yang baginda rasakan mempunyai ikatan mendalam dan yang bakal memainkan peranan besar atau kecil dalam sejarah yang diperikan dalam buku ini. Bapa saudara Muhammad yang paling tua, Harith, yang telah meninggal dunia, meninggalkan banyak anak, dan salah seorangnya ialah sepupu baginda Abu Sufyan, yang juga merupakan saudara angkatnya kerana diasuh oleh Halimah dari Bani Sa'ad beberapa tahun selepas baginda diasuh. Orang mengatakan bahawa dalam keluarga besar mereka, Abu Sufyan adalah orang yang paling banyak persamaan dengan Muhammad. Di antara ciri persamaan yang mereka miliki ialah kepitahan lidah. Tetapi Abu Sufyan adalah seorang penyair berbakat, barangkali lebih berbakat daripada bapa saudaranya Zubair dan Abu Talib. Manakala Muhammad tidak pernah menunjukkan kecenderungan untuk mengubah syair, walaupun penguasaan bahasa Arab dan keindahan ucapannya tiada tandingan. Baginda melihat Abu Sufyan yang hampir sebaya dengannya sebagai seorang sahabat dan teman baik. Ahli keluarga lain yang lebih dekat pertalian darah dengannya ialah sekian banyak anak kepada para saudari kandung ayahnya, yakni 5 puteri Abdul Muttalib yang paling tua. Di antara yang paling tua dalam kalangan sepupunya ini adalah anak kepada ibu saudaranya Umaymah, yang telah mengahwini seorang lelaki bernama Jahsh daripada puak Arab utara Bani Asad. Jahsh memiliki sebuah rumah di Mekah, dan sesuatu yang mungkin bagi seorang lelaki yang tinggal di tengah kaum yang bukan kaumnya sendiri untuk menjadi anggota bersekutu kaum berkenaan dan bergabung dengan mereka pada tahap tertentu selain berkongsi tanggungjawab dan hak istimewa tertentu. Harb, ketua Bani Umayyah daripada cabang Bani Abdus Syams, telah menjadikan Jahsh sebagai sekutunya. Maka dengan mengahwini Jahsh, Umaymah boleh dikatakan telah mengahwini anggota Bani Abdus Syams. Anak sulung mereka yang dinamakan
sempena nama saudaranya Abdullah, berusia kira-kira 12 tahun lebih muda daripada Muhammad. Dan kedua-dua sepupu itu saling kasih mengasihi. Termasuk dalam pertalian ini ialah anak perempuan Umaymah yang bernama Zainab, seorang gadis yang amat jelita dan berusia beberapa tahun lebih muda daripada abangnya. Muhammad mengenali dan menyayangi mereka berdua sejak zaman kanak-kanak mereka lagi. Demikian pula dengan yang lain, khususnya Abu Salamah, anak kepada ibu saudaranya Barrah. Daya tarikan yang kuat yang berpusat pada Al-Amin, gelaran yang sering digunakan terhadap baginda, jauh melampaui keluarganya sendiri. Dan Khadijah turut menjadi tumpuan kasih sayang dan penghormatan semua orang yang berada dalam lingkaran pengaruh mereka yang luas, lingkaran yang juga merangkumi banyak ahli keluarga Khadijah. Orang yang paling rapat dengan Khadijah adalah saudarinya Halah. Anak kepada Halah yang bernama Abu Al-As sering mengunjungi rumah Khadijah. Beliau mengasihi anak saudaranya ini seperti anaknya sendiri. Dan apabila tiba waktunya, Halah yang sememangnya sering meminta bantuan dan nasihat Khadijah telah memintanya mencarikan seorang isteri buat anaknya. Setelah Khadijah berunding dengan suaminya, baginda mencadangkan anak perempuan mereka, Zainab, yang tidak lama lagi akan mencapai usia perkahwinan. Tiba masanya mereka pun dikahwinkan. Harapan Bani Hashim dan Bani Muttalib, kedua-dua keluarga ini secara politiknya dianggap sebagai satu kabilah, diletakkan pada Muhammad untuk memulihkan kembali pengaruh mereka yang semakin pudar. Tetapi lebih daripada persoalan kabilah, baginda sudah pun dianggap oleh para pemuka Quraisy sebagai salah seorang tokoh yang paling mampu untuk menggantikan mereka, dan yang akan mampu memainkan peranan mempertahankan maruah dan pengaruh Quraisy di seluruh tanah Arab. Nama Al-Amin terus meniti di bibir orang ramai, dan barangkali kerana inilah Abu Lahab datang kepada anak saudaranya itu dengan cadangan agar Ruqayyah dan Kulsum ditunangkan dengan dua orang anaknya, Utbah dan Utaibah. Muhammad bersetuju kerana baginda menganggap kedua-dua sepupunya itu orang baik, dan pertunangan itu pun berlangsung. Sekitar masa inilah Ummu Aiman kembali mengisi rumah keluarga Muhammad dan Khadijah. Tidak direkodkan sama ada dia kembali sebagai seorang janda atau telah diceraikan suaminya. Namun dia tidak merasa sangsi bahawa tempatnya di sana. Manakala Muhammad pula ada kalanya menyebutnya sebagai bonda dan menyebut tentang Ummu Aiman kepada orang lain. Hanya beliau anggota keluargaku yang masih tersisa.